Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucap kepada anda semua. Tak kira kat mana. So, berada dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi hari ini aku nak sambung cerita lah. Itu hari kita cerita pasal Nabi Ishaq dan Nabi Yaakob. Jadi kita nak kena sambung cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni terlalu lama. Sebab muka surat ni panjang. Jadi kita kena tahu jalan cerita dia. So, sebelum kita cerita, kita baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanahu wa ta'ala asilah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu start mula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Yaakob. Baginda mempunyai 11 orang saudara, dia ada 11. Nabi Yusuf merupakan anak lelaki yang segak dan pintar. Maknanya orang yang sama macam aku. Taklah. Gua doa dekat diri sendiri tak apa. So tak apa kan. Jadi ayahnya sangat sayang kepadanya, lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Pada satu malam Nabi Yusuf bermimpi sesuatu yang ajaib. Baginda melihat 11 buah bintang. Mana dia nampak ada 11 bintang, matahari dan bulan. Dekat diam kan suara bapak dia harus ada dalam ni. Makan nasi Okey, makan nasi. Bismillah. So kita boleh baginda melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Dia tidak memahami mimpi itu. Bagaimana bintang, bulan dan matahari boleh tunduk menghormati seorang manusia. Maknanya bulan, bintang ni, matahari tunduk pada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf menceritakan tentang mimpi ni dekat ayah dia lah. So dia ceritalah kat ayah dia. Dia beritahu pada ayah dia, saya telah melihat 11 buah bintang dan matahari serta bulan. Saya melihat semuanya tunduk menghormati saya. Okay. So Nabi Yaakob sangat gembira dengan mimpi tu. Jadi jawablah Nabi Yaakob pada anaknya, semoga Allah memberkati kamu, wahai Yusuf, kerana kamu akan menerima sesuatu urusan penting, kata ayahnya. Mimpi itu menandakan pemberian ilmu dan pangkat kenabian. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat ke atas datukmu Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia memberikan nikmat kepadamu dan ahli keluarga Yaakob. Nabi Yaakob sangat tua ketika itu. Baginda amat mengenali tabiat manusia. Mana maknanya Nabi ni dia tahulah tabiat-tabiat bagi manusia. Dan juga perangai syaitan dapat menguasai dan permainkan manusia. Mana syaitan ni kerja dia memang kerja dia nak mainkan manusia, bodohkan manusia, mengerjakan manusia. Kita tak tahu grade syaitan ni macam mana, tapi dia suka mengerjakan sesama manusia. Kita tak tahu ada syaitan jenis manusia kan. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Jadi sambung dia. Jadi Nabi Yaakob ni cakaplah pada anak dia, wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, kerana mereka akan iri hati dan memusuhimu. Pesan ayahnya. Nabi Yusuf mempunyai seorang saudara yang seibu sebapa bernama Bunyamin. Nabi Yusuf ni mempunyai seorang saudara yang seibu sebapa bernama Bunyamin. Nabi Yaakob sangat sayang kepada kedua-duanya melebihi saudara-saudaranya yang lain. Ini membuatkan saudara-saudaranya yang lain dengki dan marah kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin.
Mengapa ayah kita lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin? Mengapa ayah kita menyayangi Yusuf dan Bunyamin sedangkan mereka berdua itu masih mentah dan lemah? Mengapa dia tidak menyayangi kita seperti mana dia menyayangi Yusuf dan Bunyamin? Sedangkan kita adalah pemuda-pemuda yang gagah. Mana dia cakap orang ini hebat lah, lagi bagus daripada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Okey. Mengapa dia tidak menyayangi kita seperti mana dia menyayangi Yusuf dan Bunyamin? Okey. Sungguh mengherankan. Maknanya heran lah. Dia heran kenapa ayah dia sayang dekat Nabi Yusuf dan Bunyamin ni. Sebab dua ni lagi gagah, hebat, bermacam-macam hebat kehebatan mereka ada. Oleh itu kerana Nabi Yusuf masih kecil, dia menceritakan mimpi itu kepada abang-abangnya. Jadi pecahlah cerita sebab budak-budak dia tak tahu apa-apa, cerita dekat abang-abang dia. Mereka sangat marah dan iri hati. Jadi abang dia semua tak puas hati lah. Memang tak suka lah. Tak suka adik dia perangai macam dia atau apa-apa kelebihan pada adik dia. Memang tak boleh lah. So panggil apa? Cantas. Cantas lah. Pada suatu hari saudara-saudara Nabi Yusuf berhimpun berbincang sesama mereka. Maknanya mereka berkelompok ni, adik-beradik ni berkumpul lah bincang untuk bunuhlah Yusuf dan asingkan dia di satu tempat yang jauh. Mana buanglah Yusuf ni, letakkan Nabi Yusuf ni di tempat yang jauh lah. Dengan cara itu tahulah ayah hanya akan menyayangi kita semua. Bermaksudnya bila dia buat dekat Nabi Yusuf tu, maknanya ayah dia ni sukalah kat abang-abang dia semua lah. Maknanya tak perlulah lagi Nabi Yusuf. Macam tu cerita. Kata salah seorang daripada mereka. Wallahualam siapa. Janganlah kita buang Yusuf ke dalam perigi di jalan supaya dia diambil oleh orang musafir. Jangan, silap sekali. Jangan kita buang Yusuf ke dalam perigi. Dia tak jadi nak bunuh. Jadi aku salah cerita tadi. Jangan kita buang Yusuf ke dalam perigi di jalan supaya dia diambil oleh orang musafir. Cadang salah seorang daripada mereka pula. Selepas berbincang dan mencapai kata sepakat, mereka pun pergi berjumpa Nabi Yakub. Sebenarnya Nabi Yakub sangat bimbang mengenai Nabi Yusuf kerana saudara-saudaranya amat dengki, khianat dan tidak mengasihinya. Macam tu sekali lah. Nabi Yakub selama ini melarang Nabi Yusuf berjalan dengan saudara tirinya. Maknanya Nabi Yusuf ni dah diberi amaran jangan berjalan-jalan dengan saudara tirinya. Nabi Yusuf cuma Nabi Yakub lah bagi amaran pada Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf cuma bermain dengan saudara kandungnya, Bunyamin. Maknanya dia main berdua je lah dengan Bunyamin ni. Nabi Yusuf ni main dengan Bunyamin di kawasan yang berdekatan. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengetahuinya, tetapi mereka tetap berazam untuk melakukan kejahatan. Maknanya mereka nak melakukan kejahatan juga kat Nabi Yusuf ni, nak mengerjakan Nabi Yusuf. Ayah, mengapa ayah tidak benarkan Yusuf pergi bersama kami? Apakah yang ayah takutkan? Mereka bertanya kepada Nabi Yakub. Maknanya adik-adik dia saja buat soal lah, saja buat tanya. Ni macam orang kata dah tahu saja buat tanya. Sebab benda ni semua berniat. Macam tu cerita dia kan. Benarkan dia pergi bersama-sama kami esok supaya dia dapat bersukaria, makan minum dan bermain dengan bebasnya. Maknanya dia minta kepada Nabi Yakub ni, benarkanlah Nabi Yusuf ni main dengan dia orang ni untuk bersukaria, makan minum dan bermain-main. Kami akan menjaga dia dengan baik. Makna perjanjian lah, abang dia akan jaga adik dia dengan baik. Nabi Yakub sudah tua. Masa tu Nabi Yakub dah tua lah. Baginda seorang yang bijaksana dan lemah lembut. Baginda tidak suka Nabi Yusuf berada jauh di sisinya kerana bimbangkan keselamatan anaknya yang masih kecil itu. Maknanya Nabi Yusuf ni, Nabi Yakub ni bimbang, takut-takut apa-apa jadi kepada anak dia tu sebab kecil lagi kan. Ayah bimbang dia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai menjaganya. Takut dia kenalah makan dengan serigala. Serigala apa kita tak tahu, serigala orang ke, serigala binatang ke, tapi faham lah kan. Ibarat tetap takut musibah lah terjadi kepada Nabi Yusuf ni.
kata Nabi Yaakob kepadanya anak itu. Jadi dia orang kata, tak mungkin, bagaimana serigala dapat memakannya sedangkan kami adalah pemuda-pemuda yang gagah, jawab mereka. Maknanya mereka ni gagah lah, kira orang besar lah tu, hebat-hebat semua lah. Macam tu lah. Tapi Nabi Yusuf ni budak, budak kecil. Setelah fikir panjangnya, Nabi Yaakob pun mengizinkan Nabi Yusuf keluar bersama saudara-saudaranya. Okey lah, boleh lah cerita dia. Abang-abang Nabi Yusuf sangat gembira apabila Nabi Yaakob dibenarkan Nabi Yusuf keluar bersama mereka. Maknanya abang Nabi Yusuf ni suka lah. Suka. Bila Nabi Yaakob ni benarkan lah. Apabila sampai di hutan, mereka mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah perigi. Mana dia dicampak Nabi Yusuf ni dalam perigi. Mereka tidak menaruh belas kasihan sedikit pun kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yaakob yang sudah tua tu. Maknanya abang tak hormati bapak. Itulah. Tak hormati bapak, meniat jahat lagi. Dajjal kan sesama saudara. Itu yang pernah berlaku di zaman Nabi. Ingat Jadi janganlah kamu berasa sedih dan takut. Sesungguhnya Allah beserta kamu dan kamu akan menerima satu urusan. Okey, itu cerita yang kita tahu. Perigi itu amat dalam. Perigi itu dalam dan gelap. Nabi Yusuf keseorangan di dalamnya. Akan tetapi Allah mengembirakan Nabi Yusuf dan dia berfirman, janganlah kamu berasa sedih dan takut. Sesungguhnya Allah beserta kamu dan kamu akan menerima satu urusan. Pada satu masa nanti, saudara mara kamu akan hadir di hadapanmu dan kamu akan memberitahu tentang mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Pada satu hari nanti, saudara mara dia ni akan hadir depan dia ni dan kamu akan memberitahu mereka tentang apa yang mereka telah lakukan. Maknanya dia akan berjumpa lah. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun berhimpun dan merancang apa yang akan mereka lakukan seterusnya. Apakah alasan yang akan diberikan kepada ayah? Bukankah ayah telah berkata yang dia bimbang serigala akan memakan Nabi Yusuf? Beritahulah ayah bahawa kata-kata itu memang benar. Sebahagian daripada mereka memberi pandangan. Sebab selepas dah campak, dah campak Nabi Yusuf tu, dia dah campak, kemudian dia nak bagi alasan lah. Bagaimana nak mencari alasan untuk meyakinkan bapa Nabi Yusuf ni, Nabi Yaakob ni. Jadi dia pun buatlah perbincangan. Saudara-saudara lain pun bersetuju. Selesai lah semua lah. Apakah tandanya dia telah dimakan? Tanya seorang daripada saudara mereka. So mesti nak ada satu bukti lah. Tandanya ialah darah ini, jawab yang lain sambil menunjuk ke arah seekor kambing. Tu kambing dia kata. Kita gunakan kambing tu, dapatkan darah dia tu. So kambing tersebut disembelih. Mereka mengambil baju Nabi Yusuf dan mencelupnya dengan darah itu. Saudara-saudara Nabi Yusuf sangat gembira. Sekarang pasti ayah akan percaya kita. So maknanya dia nak kencing lah, macam itulah. Nak menipu nak menipu Nabi Yaakob ni. Tapi Nabi Yaakob ni seorang rasul. Rasul ni dia akan tahu macam Allah maha mengetahui. Faham tak? Daripada situ kita tahu Allah maha mengetahui. Kalau Allah maha mengetahui, Nabi Yaakob pun mengetahui. Tapi mari kita tengok peribadi. Kalau manusia punya peribadi, So sekarang pasti ayah akan percaya kita. Mereka pun pergi pulang dan berjumpa ayah mereka pada waktu senja sambil berpura-pura menangis. Biasalah kan, menangis. Darman menangis tangisan air mata. Wahai ayah, kami telah pergi memburu dan kami tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala, dia kata. Untuk menguatkan dakwaan mereka itu, mereka pun menunjukkan baju Nabi Yusuf yang telah dilumur darah kambing. Inilah darah Yusuf, kata mereka. Ayah mereka seorang Nabi, baginda seorang yang lanjut umurnya dan banyak pengalamannya. Beliau lebih bijaksana daripada anak-anaknya. Nabi Yaakob tahu bahawa apabila serigala memakan seorang manusia, ia akan melukakan badannya dan mencarikan baju. Tetapi
baju Nabi Yusuf masih elok. Keadaan baju tu elok je, cuma ada darah. Macam mana pula singgala makan? So, perbuatan bodoh yang ditunjukkan pada orang yang boleh berfikir. Macam tu cerita dia. Tetapi baju Nabi Yusuf masih elok. Okey. Baginda tahu bahawa kisah setinggala itu adalah kisah yang direka-reka oleh anaknya. Mana Nabi Yaakob tahu? Ayah tidak percaya kamu hanya mereka-reka cerita, tapi ayah akan bersabar, kata Nabi Yaakob. Manusia akan bersabar kalau Allah Maha mengetahui apa perancangannya. Wallahu alam. Serius, demi Allah cakap. Kita kena faham. Setiap perkara yang akan terjadi ada sebabnya. Yang kita tidak tahu, wallahu alam. Mereka telah lupa. So, yang tidak percaya, Nabi Yaakob berasa amat sedih mengenangkan Nabi Yusuf. So, sedihlah mengenangkan Yusuf. Namun beliau tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf ditinggalkan oleh saudara-saudaranya di dalam perigi. Mereka makan makanan yang sedap-sedap dan tidur di atas tilam. Sedangkan Nabi Yusuf di dalam perigi tanpa tilam dan makanan. Mereka telah lupa kepada Nabi Yusuf dan tidur nyenyak. Maknanya tak ada perasaan langsung lah. Ni jenis orang tak ada perasaan. Orang tak ada perasaan ni memang suka mengerjakan orang. Sebab apa? Ada sebab-sebab dia. Semua akan tahu. Kadang-kadang kerana kuasa, ada kedudukan yang mahu. Tapi bila seorang manusia, bila dia hati kadang-kadang ni macam dah berniat benda lain, dah tak ada perasaan. Bila manusia kalau dah tak ada perasaan, duduklah macam mana pun, huru-hara pun, terterang cakap. Sebab aku pernah rasa. Jadi beliau tetap sabar dan berserah diri kepada Allah. Nabi Yusuf ditinggalkan oleh saudara-saudaranya di dalam perigi. So, macam mana cerita tadi, makan sedap-sedap. Mereka telah lupa kepada Nabi Yusuf dah tidur dengan nyenyak, sedap orang tidur. Tetapi Nabi Yusuf tidak tidur. Nabi Yusuf tak tidur. Dia teringatkan ayahnya Nabi Yaakob. Dia teringatkan ayah dia. Nabi Yusuf berada di dalam perigi yang amat dalam. Perigi itu pula terletak di dalam hutan yang mengerikan, terutama pada waktu malam. Dengan takdir Allah, sekumpulan orang musafir sedang lalu di pinggir hutan tersebut. So, ada seorang musafir telah lalu di pinggir hutan tersebut. Mereka sedang dahaga dan mencari sumber air. Waktu tu ada seorang manusia sedang cari sumber air. Salah seorang daripada mereka ditugaskan untuk mencari air. Kalau cerita Nabi Sulaiman, ada burung hud-hud cari air kan. Jadi kita tak sampai lagi cerita Nabi Sulaiman, nanti kita akan cerita Nabi Sulaiman. Jadi kita dah menjumpai sesuatu cerita yang sama kat dalam ni. Maksudnya mereka sedang berdahaga dan mencari sumber air. Salah seorang daripada mereka ditugaskan untuk mencari air. Dengan takdir Allah SWT, orang tersebut nampak sebuah perigi. Dia terus mengambil perigi tersebut, lalu diturunkan sebuah timba yang diikat dengan pada sutas tali. Ketika orang itu menarik tali dan timba perigi itu, dia merasakan timba itu amat berat sekali. Rupa-rupanya bersama timba itu ada seorang budak lelaki. Dia terkejut seorang dan terpegun. Maknanya budak, betul-betul budak lah. Oh, ada seorang budak lelaki, dia berkira. Kumpulan musafir itu merasa sangat gembira kerana budak itu boleh dijual. Maknanya budak tu boleh jual lah di pasar untuk mendapatkan wang. Maknanya so dijual ni, kalau kita zaman ni kadang-kadang budak-budak ni, kalau zaman sekarang ni tak tahu nak cakap lagi dah. Perdagangan budak jual organ. Lepas itu lagi teruk dah. Lagi ikut ke zaman kita ni dah melampau lagi teruk dah. So budak-budak diheret, dijual organ, dibedah, diikat, dimasuk dalam kotak, diseletipkan. Ini semua komunis punya kerja lah, tahulah. Dia tak komunis, tak sah lah. So kita sambung balik kita Okey. So mereka pun bergerak berangkap menuju ke sebuah pasar negeri Mesir. Tidak lama kemudian mereka sampai ke pasar tersebut. Siapa mahu beli budak ini? Siapa mahu beli budak ini? Kata mereka kepada orang ramai di situ. Seorang pembesar Mesir bernama Al-Aziz
Ada seorang pemuda Mesir bernama Al-Aziz datang membeli Nabi Yusuf dengan harga hanya beberapa dirham sahaja. Peniaga itu menjual Nabi Yusuf tanpa mengenali siapakah Nabi Yusuf sebenarnya. Ini perjalanan Nabi-Nabi ni, macam-macam. Al-Aziz membawa Nabi Yusuf ke istananya. Maknanya seorang raja lah Al-Aziz ni. Nabi Yusuf bawa istananya dan berkata kepada isterinya, berikanlah dia layanan yang baik, sesungguhnya dia budak yang cerdik. Maknanya Al-Aziz ni tahu budak ni budak yang cerdik. Nabi Yusuf pun hidup di dalam istana Al-Aziz sehinggalah baginda dewasa. Apabila dewasa, Nabi Yusuf mempunyai rupa paras yang sangat tampan dan sesiapa sahaja di kalangan wanita akan terpikat dengannya. Terpikat dengan dia. Kalau jumpa Nabi Yusuf, confirm terpikat. Handsome dia. Handsome dia tak sama macam kehansoman yang dilihat oleh para ni lah kan. Ini memang original. Original handsome Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sangat sopan dan tidak Nabi Yusuf hidup dalam istana. Nabi Yusuf mempunyai paras rupa yang sangat tampan dan siapa saja wanita akan terpikat dengannya. Tetapi Nabi Yusuf sangat sopan. Nabi Yusuf sangat sopan, tidak mudah diperdaya oleh siapa pun. Pada satu hari, isteri Al-Aziz yang bernama Zulaika. Zulaika ni cuba memujuk Nabi Yusuf melakukan perkara khianat, tetapi Nabi Yusuf enggan. Tidak, saya tidak akan mengkhianati tuan saya. Dia telah berbuat baik terhadap saya serta memuliakan saya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, kata Nabi Yusuf. Faham tak cerita ni? Maknanya Zulaika ni ajak Nabi Yusuf ni buat kerja tak elok. So dia tak mau. Dan dia pun tidak mau mengkhianati tuannya sendiri. Kerana dia berbuat baik. Maknanya dia tahu tuan tu buat baik dan sedang mulia. Jadi dia pun takut pada Allah. Jawab Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf hendak melarikan dirinya, isterinya Al-Aziz, masa cerita ni Nabi Yusuf nak lari ni, sebab dia dikejar oleh Zulaika ni. Isteri Al-Aziz telah menarik bajunya di belakang hingga koyak. Isteri Al-Aziz berasa sangat marah lalu mengadu kepada suaminya. Beliau menuduh Nabi Yusuf cuba mengganggunya, tapi Al-Aziz tahu bahawa isterinya berdusta dan dia tahu Nabi Yusuf yang benar. Biasalah kan. Zaman ni macam-macam. Awak telah melakukan kesalahan, kata Al-Aziz kepada isterinya. Maknanya awal-awal lagi dia direct straight to the point pada isteri dia. Peristiwa tersebut telah diketahui oleh orang ramai di Mesir dan beberapa kaum wanita yang mencerca perbuatan Zulaika tersebut. Maknanya bila orang dah tahu, jadi kaum wanita kat sana tu semua cerca perbuatan Zulaika ni lah, nak buat kat Nabi Yusuf itu. Beliau sangat marah. Pada satu hari Zulaika telah mengadakan satu jamuan besar-besaran. Beliau menjemput wanita-wanita di negeri tersebut untuk hadir. Beliau menyediakan buah-buahan dan pisau untuk tetamunya. Maknanya sambil tu diberikan pisau dan diletakkan buah-buahan. Maknanya masing-masing kalau nak makan kena potong sendirilah. Zulaika memerintahkan Nabi Yusuf lalu je. Nabi Yusuf lalu je. Di dewan tersebut, wanita-wanita yang sedang memotong buah-buahan tadi terpegun dengan ketampanan Nabi Yusuf. Memang tampan Nabi Yusuf. Betul cerita dia. Ini bukan seorang manusia. Ini sudah tentu seorang malaikat yang mulia, katanya. Rupa-rupa semua ini malaikat ni. Betul cerita dia. Ada di antara terpotong jari, sampai potong jari. Mereka kerana terpesona dengan rupa Nabi Yusuf yang sangat tampan. Memang tampan. Isteri Al-Aziz pertama marah kepada Nabi Yusuf. Dia lancang. Dia tak dapat macam perbuatan khianat. Bila nampak pula perbuatan khianat tu, dia mengancam. Sebab apa? Nak mengejarkan Nabi Yusuf. Standard lah tu. Jadi kalau begitu, lebih baik engkau masuk ke dalam penjara, katanya. Jadi sebenarnya dia nak humban, nak mengerjakan Nabi Yusuf ni. Berlaku lagi tu kisah lagi, nak kena sumbat lagi dalam penjara. Al-Aziz juga berdapat lebih baik Nabi Yusuf ditinggalkan dalam penjara, walaupun dia tahu
Nabi Yusuf tidak bersalah. Nabi Yusuf tak bersalah. Nabi Yusuf pun dimasukkan ke penjara. Penghuni penjara tahu bahawa Nabi Yusuf seorang pemuda yang mulia. Mereka tahu Nabi Yusuf memiliki ilmu yang hebat. Nabi Yusuf ni ada memiliki ilmu yang hebat dan berjiwa penyayang. Dia seorang penyayang. Nabi Yusuf seorang penyayang. Semua banduan di penjara itu suka kepada Nabi Yusuf yang memuliakannya. Maknanya banduan-banduan penjara ni semua suka kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni baik orang dia. Macam tu cerita dia. Dan dia menghormati. Dan menghormati lah. Pada satu hari, 2 orang lelaki dalam penjara itu menceritakan tentang mimpi mereka. 2 orang lelaki di dalam penjara itu menceritakan tentang mimpi mereka kepada Nabi Yusuf. Aku bermimpi sedang memerah anggur, kata seorang daripadanya. Aku bermimpi menjunjung roti di atas kepalaku, yang sebahagiannya dimakan oleh burung, kata seorang lagi. Lalu mereka meminta Nabi Yusuf menerangkan maksud mimpi tersebut. Maknanya Nabi Yusuf ni dia pandai lah, orang yang hebat, dia tahu setiap apa pun dia akan tahu tafsiran ni apa, ni jenis apa semua. Aku rasa masanya sudah tiba sekarang. Mereka berajak sesuatu. Jika aku menyampaikan sesuatu pada mereka, tentu mereka akan mendengar dan mentaatinya. Aku percaya jika mereka mendengarnya, seluruh penghuni penjara akan turut mendengar juga, kata Nabi Yusuf dalam hatinya. Ini Nabi Yusuf kata hati. Namun begitu, Nabi Yusuf tidak terlalu gopoh dalam hal ni. Aku akan beritahu kamu berdua tentang pengertian mimpi itu sebelum makanan tiba. Maknanya sebelum ada makanan tu sampai. Jadi Nabi Yusuf nak beritahulah, katanya. Mereka berdua pun duduk dalam keadaan tenang. Okey, aku dapat mentafsir mimpi. Ia adalah di antara perkara-perkara yang diajar kepadaku oleh Tuhanku, kata Nabi Yusuf. Padanya Tuhan ni mengajar Nabi Yusuf sudut-sudut ilmu pengetahuan. Jadi untuk masanya untuk diberitahulah. Kedua-duanya merasa tenang dan gembira. Inilah peluang dan kesempatan yang dinantikan oleh Nabi Yusuf. Baginda pun memulakan pengajarannya. Allah tidak mengkurniakan ilmunya kepada orang musyrik. Pada orang musyrik Allah tidak akan menurunkan ilmunya kepada orang musyrik. Tahukah kamu mengapa Tuhanku mengajarku? Sebenarnya aku telah meninggalkan jalan ahli syirik. Aku telah mengikuti agama ayah dan datuk nenekku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah bukan hanya untuk kita sahaja, tetapi untuk manusia seluruhnya. Maknanya tauhid ni, mentauhidkan Allah bukan hanya untuk kita, bukan untuk peribadi, untuk semua. Sebab tauhid ni akan begitulah cerita dia. Allah, siapa yang tahulah kan. Mengesahkan Allah ialah hasil daripada limpah kurnia Allah kepada kita dan manusia lainnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak pernah bersyukur. Kalau ada pun manusia bertauhidkan Allah, tidak akan pernah syukur. Ini yang telah berlaku kepada zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berhenti di situ dan mengemukakan beberapa soalan kepada 2 lelaki itu. Kamu berkata Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan rezeki dan Tuhan hujan. Kalau cerita Peramli, mambang tanah, mambang api, itu Peramli. Tapi dalam sini sebenarnya kamu berkata Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan rezeki dan Tuhan hujan. Bagiku Allah adalah Tuhan sekalian alam. Allah ni Tuhan keseluruhannya, alam semesta. Yang manakah lebih baik menyembah Tuhan yang satu atau Tuhan yang banyak? Mana? Nak menduakan Tuhan ke? Nak jadi Tuhan tu banyak ke? Ataupun manusia ni hanya perlu satu Tuhan saja? Dialah bumi dan langit serta manusia. Semuanya ini adalah ciptaan Allah. Cubalah tunjuk padaku apakah yang telah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selainnya. Apa sebenarnya Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan rezeki dan Tuhan hujan? Semua ini hanyalah beberapa nama yang kamu
dan datuk nenek kamu berikan kepada yang datuk nenek moyang dia berikan, nama-nama Tuhan tu lah. Allah pemilik dan penguasa alam ini. Allah ni pemilik, menguasai alam ni. Dia menguasai alam ni. Janganlah kamu menyembah selain daripada Allah, kerana itulah agama yang betul. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah selesai memberi pengajaran itu, Nabi Yusuf pun beritahu kedua-dua lelaki itu tentang tafsir mimpi mereka. Salah seorang daripada kamu akan memberikan minuman arak kepada tuannya. Salah seorang daripada kamu akan memberikan minuman arak kepada tuannya. Manakala yang seorang lagi akan disalib. Okey, ada seorang lagi yang akan disalib. Lalu burung memakan sebahagian daripada kepalanya. Maknanya lepas salib tu, burung akan datang makan kepala dia. Itulah keputusan tentang perkara yang kamu berdua bertanya kepada Nabi Yusuf. Beritahulah mengenai aku kepada tuanmu, kata Nabi Yusuf kepada lelaki yang pertama. Maknanya dia beritahu kepada lelaki pertama lah. Tidak lama kemudian lelaki yang kedua tu tadi dibebaskan dari penjara. Mana lelaki kedua tu dibebaskan penjara. Lelaki yang pertama dijadikan pelayan minuman di raja, dan seorang lagi dihukum salib. Tak lama kemudian kedua-dua lelaki tadi dibebaskan dari penjara. Mana dua-dua ni dah dibebaskan lah, tapi seorang lelaki tu dia jadi pelayan minuman di raja lah. Satu lagi jadi inilah dihukum salib. Pelayan minuman itu terlupa untuk memberitahu raja mengenai Nabi Yusuf. Maknanya pelayan tu terlupa. Terlupa untuk memberitahu raja mengenai Nabi Yusuf. Dia lupa nak beritahu raja pasal Nabi Yusuf ni. Dengan itu tinggallah Nabi Yusuf dalam penjara dalam beberapa tahun lagi. Terpaksalah Nabi Yusuf ni duduk lepak lagi dalam penjara. Pada satu malam, Raja Mesir bermimpi sesuatu yang aneh. Beliau menceritakan mimpinya kepada pengiring-pengiringnya. Beta bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Dan beta juga melihat 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum yang kering. Terangkanlah pada beta tentang takbir mimpi ini. Mimpi ini tidak mempunyai apa-apa makna. Orang yang tidur melihat banyak perkara yang tiada kaitan dengannya, jawab mereka. Maknanya mimpi tak ada apa-apa pun. Itulah ceritanya. Tidak patut memberitahu tuanku tentang tafsir mimpi itu. Sampuk pelayan minuman yang kebetulan pada masa itu mendengar perbualan raja tersebut. Maknanya dia kata dia tahu. Maknanya dia tahulah. Dia tahu. Dia tahu dalam cerita ni. Maknanya raja ni tanya pasal mimpi tu. Jadi oleh kerana seorang pelayan ni dia dah jadi seorang pelayan diraja sebagai memberi minuman kepada raja. Jadi dia pun beritahulah sebab dia dah pernah jumpa Nabi Yusuf di dalam penjara. Tanpa berlengah lagi, pelayan itu pun bergegas ke penjara. Dia bertanya kepada Nabi Yusuf tentang tafsir mimpi raja tu. Nabi Yusuf seorang yang pemurah dan baik hati. Baginda sangat sayang kepada makhluk Allah SWT. Memang Nabi Yusuf ni memang seorang penyayang kepada semua makhluk-makhluk Allah. Sebab itu baginda memberitahu pelayan itu tentang tafsir mimpi Raja Mesir tersebut. Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh selama 7 tahun. Maknanya dia beritahu hendaklah tanam selama 7 tahun. 7 tahun turut-turut. Dan simpanlah apa yang kamu kutip itu pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit daripadanya untuk kamu jadikan makanan, kata Nabi Yusuf. Sebab itu kamu akan mengalami kemarau yang dahsyat selama 7 tahun. Kita ulang balik. Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh selama 7 tahun berturut-turut, dan simpanlah apa yang kamu kutip itu pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit daripadanya untuk kamu jadikan makanan, kata Nabi Yusuf. Sebab kemarau itu selama 7 tahun. Selepas itu hujan akan turun. Lalu hujan turun.
hujan turun. Tanaman menjadi subur dan rakyat akan memperoleh hasil yang lumayan. Setelah mendengar tafsir mimpi itu, pelayan minuman itu pun pergi dan memberitahu raja. Dia beritahu raja, siapakah yang memberi tafsir ini? Siapakah lelaki mulia telah memberikan nasihat ini kepada kami serta menunjukkan cara melaksanakannya? Tanya raja. Raja tu tanya. Raja tu tanya. So raja tanya, siapa yang beri tafsir ni? Sebab benda ni terhasil. Daripada ubat, hujan turun, semua hasil. Itulah Yusuf. Beliau yang telah memberitahu bahawa Patik akan menjadi pelayanan minuman di raja tu. Dia kata dia Yusuf, sebab Yusuf dia pun beritahu dia jadi pelayan, memang betul jadi pelayan. Ngam-ngam pula bertemu. Raja terlalu ingin berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dia memerintahkan agar Nabi Yusuf dibawa menghadapnya. Bawalah Yusuf kepadaku, beta mahu dia berkhidmat dengan beta, perintah di raja. Utusan raja pergi menemui Nabi Yusuf. Raja memanggil kamu, kata utusan itu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mahu keluar daripada penjara dengan cara begitu sahaja. Dia tidak mahu keluar di dalam penjara dengan begitu saja. Sebabnya tentu orang ramai akan berkata, inilah Yusuf, inilah orang yang semalamnya berada di dalam penjara kerana mengkhianati tuannya. Inilah Yusuf, inilah orang yang semalamnya berada di dalam penjara kerana mengkhianati tuannya. Sekiranya orang lain yang berada di dalam penjara serta datang pula utusan raja kepadanya dengan berkata, sesungguhnya raja memanggil kamu dan menanti kedatanganmu, pasti orang itu akan keluar segera dari penjara. Begitu ceritanya. Sekiranya orang lain yang berada di dalam penjara serta datang pula utusan raja kepadanya dan berkata, sesungguhnya raja memanggil kamu. Raja panggil kamu dan menanti kedatanganmu, pasti orang itu akan keluar segera daripada penjara. Nabi Yusuf tidak terburu-buru berbuat demikian. Dia pun tak nak terburu-buru juga. Sebaliknya baginda berkata, saya mahu masalah saya disiasat. Masalah saya disiasat dan kajilah terlebih dahulu. Raja pun bertanya mengenai masalah Nabi Yusuf dan membuat penyiasatan. Akhirnya mereka mendapati Nabi Yusuf tidak bersalah. Dan berita ini juga telah diketahui oleh orang ramai sebenarnya sebelum ni. Akhirnya Nabi Yusuf pun dibebaskan sebagai orang yang tidak bersalah. Sebaliknya dipandang mulia oleh raja sendiri. Nabi Yusuf tahu sifat amanah sangat kurang di kalangan pembesar-pembesar, menteri-menteri di negeri Mesir pada waktu itu. Maknanya menteri-menteri besar-besar sana, mereka semua ni takkan amanah. Maknanya sifat tak amanah menteri-menteri apa ni pun dah pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Cerita nasihat Nabi Muhammad perang lah. Nabi Yusuf punya cerita pun dah cerita dah. Dikurniakan oleh Allah SWT. Okey, sekejap sekali lagi. Sebab benda ni dia pergi belakang lah. Panjang cerita dia. Kekayaan ni. Sebab Nabi Yusuf tu tahu amanah yang dijalankan oleh pembesar-pembesar dan menteri-menteri ini semuanya tidak amanah di negeri Mesir itu. Kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT telah disisiakan dan terbuang begitu saja. Maknanya semua ni dah memiliki kekayaan, tetapi kebanyakannya perkara yang berfaedah yang baik ni terbuang. Banyak perkara yang tertinggal macam-macam lah. Itu dia cerita dia. Wallahualam lah ya. Rakyat jelata hidup dalam kelaparan. Maknanya waktu tu rakyat jelata hidup dalam kelaparan. Sama cerita dia kan. Jadi ni ada perkara lah tu. Kita tak tahu, wallahualam lah. Kena selesaikan. Tak mungkin pasal Nabi, kita tak tahu apa sebab dia. Wallahualam lah. Allah yang maha mengetahui semuanya. Buatlah apa saja pun, janganlah sampai kita ni berperang. Kita cakap kita ni berperang dengan Tuhan. Jangan jadi manusia saut cabaran berperang dengan Allah. Itu bukan manusia dah.
itu bangkainya bernyawa macam mana. Tu ingatlah, kalau tahu datang daripada Allah, musibah tu datang daripada Allah, perbetulkan dan perbaikilah sebalik semula ni, jadikan lebih baik. Itu kalau perangi dengan cara betul. Tapi perangi siapa yang mendatangkan malapetaka itu, kalau Allah yang memberikan malapetaka itu, manusia itu fikirlah baik-baik. Adakah kamu orang Islam? Adakah kamu bertuhankan dengan Allah? Jawab. Kelak di dunia mampu boleh jawab, kekayaan mampu selamatkan keadaan, tapi di akhirat belum tentu. Wallahu a'lam. Rakyat jelata hidup dalam keadaan kelaparan, sedangkan kaum kerabat mereka hidup dalam kemewahan. Kaum kerabat diorang mewah-mewah, tak ada hal. Setakat kopi RM50, kita RM50 seminggu boleh pakai. Dia takat pergi kafe RM50. Dia punya minum saja. Rumah-rumah mereka dihias dengan cantik, sedangkan rakyat memerlukan pakaian. Rakyat perlu pakaian, perlukan barang-barang, tapi rumah dia orang cantik belaka, mahligai. Soprano, kata Zahid. Brono, Sorono, tak apalah, aku tak tahu. Tapi aku pelik kan, kalau ibu bapa dia belah sana, macam mana dia menjadi menteri kat sini? Jadi halo, Allah jangan salahkan aku. Cuma tanya dia sebab ada berita tu kan, dia berjumpa dengan wartawan Indonesia tu. Jadi dia mengatakan ibunya orang Indonesia, bapaknya pun orang Indonesia. Aku tak campur dalam hal ni lah. Nabi Yusuf seorang yang bijaksana lagi amanah. Baginda tidak mahu membiarkan golongan yang kaya ini memakan harta rakyat. Tak mahu. Baginda tidak tahan melihat rakyat di negeri tersebut lapar dan mati kebuluran. Nabi Yusuf tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Tak samalah ni Nabi Yusuf. Ni akulah. Wallahualam. Maknanya Nabi Yusuf dia cakap je, dia takkan pernah takut, sebab dia tahu akhirat tetap bertemu dengan Allah, Tuhannya. Oleh demikian dia berkata kepada raja, jadikan saya pentadbir bendahara. Jadikan saya pentadbir bendahara hasil bumi Mesir. Sesungguhnya saya bersedia menjaganya dengan baik serta mengetahui cara mentadbirnya. Cara mentadbir. Kalau akulah mentadbir, aku dah lah, macam aku ni janganlah. Ni kisah Nabi, baca dalam buku. Tak payah boleh tengoklah buku ni sendiri, boleh baca lah. Ataupun boleh tengok balik lah. Kalau takbir ni sebenarnya, kalau Nabi-Nabi ni ataupun para rasul, kita tahu rasul Nabi ataupun para wali, wallahualam, dia dah tahu sebab apa mereka dalam kehidupan tu, bila dia mempelajari ilmu agama, dia tahu siapa yang amanah, siapa yang boleh mentadbir bahagian ini, siapa yang boleh mentadbir bahagian urusan ni. Dia tahu dah, sebab apa dia menuntut ilmu, dia mencari orang sebenarnya untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu tu disimpan dan dia menjalani proses kehidupan, mengenal Allah, mengetahui Allah tu. Itu yang dia jadi. Itu rasul-rasul dan nabi-nabi. Wallahualam, Allah yang maha mengetahui. Itu sekadar teori dan fizikal lah yang aku boleh beritahu je lah. Wallahualam. So Nabi Yusuf buat perjanjian, bagi tahu pada Raja Mesir dia akan mentadbir dan dia akan menguruskan siapa yang dia mahukan. Begitulah cara Nabi Yusuf menjadikan orang-orang yang diamanahkan menjaga hasil bumi Mesir. Mana dia cari lah orang-orang yang amanah, betul-betul boleh amanah, duduk dalam ni. So rakyat jelata merasa senang hati dengan memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi raja dahulu menjadi kenyataan. Negeri Mesir dan negeri-negeri sekitarnya mengalami kemarau panjang yang menyebabkan kurang makanan. Nabi Yakub serta penduduk negeri Syam mendapat tahu bahawa di Mesir ada seorang menteri yang bersifat belas kasihan serta pemurah, dan beliau mentadbir hasil pengeluaran negeri tersebut. Nabi Yakub memutuskan anak-anaknya ke Mesir dengan membawa harta yang ada pada mereka supaya ditukarkan dengan makanan. Bunyamin tidak ikut serta, tetapi beliau tinggal bersama bapanya Nabi Yakub. Maknanya Bunyamin ni temankan Nabi Yakub lah, tidak mahu jalan jauh pada Nabi, mana tak nak berpisah lah dengan Bunyamin, takut apa-apa jadi macam Nabi Yusuf.
Baginda bimbang sekiranya apa yang berlaku pada Nabi Yusuf akan berlaku kepada Bunyamin pula. Akhirnya saudara Nabi Yusuf berjumpa semula dengan Nabi Yusuf. Maknanya saudara ni bertemu Nabi Yusuf. Ni 45 minit tu. Jadi aku akan tamat cerita ni dekat sini. Jadi nanti kita sambung. Sebab tebal lagi tu. Lebih daripada 10 muka surat. Dan sesungguhnya Nabi Yusuf ni kalau dia ada pangkat pun dia tak pernah berubah lah. Dia memang macam tu je. Style dia memang macam tu lah. Kalau ikutkan sekarang ni, soal kita nak cari orang ni tu, kalau ada pun mungkinlah kita boleh temu dulu. Tapi tak nak jadi menteri lah. Tapi seorang lah. Kalau dalam Malaysia ni tanah ini kita pernah jumpa Tuan Guru Ni Aziz lah. Arwah Tuan Guru Ni Aziz. Kita tahu kehidupan dia, bagaimana dia seorang menteri. Tahu kan, Mercedes lah dulu, Mercedes lama yang panjang Dulu kalau aku sekolah Kelantan dulu, kita panggil prebet sapu Macam tu kenderaan yang pernah dibawa oleh arwah Ustaz Ni Aziz kan. Wallahualam lah. Sebab ada cerita dia lah kan. Sebab waktu sekolah ni kan ada satu masjid sana. Lepas tu dia kata itulah Menteri Besar Kelantan, Ni Aziz. Kalau tengok pun macam orang biasa macam orang biasa, macam orang kampung. Serius cakap. Itu yang pengalaman ni lah. Masa tu aku di Arwah Matok Kenali Kubang Krian. Masa tu peralihan. Patutnya dekat satu, tapi di sana dia bagi peralihan lah. Banyak jugalah aku kat sana. Waktu aku ambil air kat masjid, dekat masjid di dalam satu masjid ni, aku rasa tak mungkin lah orang masjid. Sebab apa? Rasa Allah yang tahulah. Sebab dia tegur aku kan dekat masjid tu. Masa tu air tak ada. Memang dulu Kubang Krian, memang sekolah duduk masih sewa. Air manjang tak, kadang-kadang tak ada. Ada yang aku tahu tak, dulu zaman aku siapa yang besar tak ada air, dalam plastik campak tak. Jangan main-main. Betul tak betul tak tahulah. Siapa tahu cerita ni. Jadi aku nak gerak dulu, nanti aku sambung lah sebab cerita ni terlalu panjang. InsyaAllah nanti kita masuk episod yang kedua. So aku nak gerak dulu. Kita habis ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.